ini, saya akan membentangkan jawaban bagi soalan nomor 1 untuk kertas proyek 4, yaitu apakah perbedaan antara haluan kiri dan haluan kanan. Terlebih dahulu kita ketahui apakah yang dimaksudkan dengan istilah-istilah ini. Oke, istilah haluan kiri dan haluan kanan ini sebenarnya merujuk kepada kedudukan atau posisi politik di setiap negara yang mengamalkan sistem dua atau berbagai parti. Istilah haluan kiri dan haluan kanan ini sebenarnya berasal dari negara Prancis, yang mana bermula ketika Revolusi Prancis pada tahun 1970-an. Pada waktu itu, Konvensi Kebangsaan Parlemen Prancis terdapat dua klub yang bersaing, yaitu klub Jacobin dan klub Violent. Klub Jacobin yang terdiri daripada golongan radikal, anti-raja dan anti-kapitalis akan duduk di sebelah kiri apabila berada dalam Dewan Parlemen Prancis. Manakala klub Violent pula terdiri daripada golongan yang konservatif, pro-raja dan para bangsawan serta para aristokrat akan duduk di sebelah kanan Dewan Parlemen. Itulah serba sedikit sejarah kewujudan istilah-istilah haluan kiri dan haluan kanan yang digunakan pakai sehingga pada hari ini. Terdapat beberapa perbedaan antara haluan kiri dan haluan kanan yang telah digunakan pakai pada zaman modern ini. Perbedaan-perbedaan ini akan dapat dilihat dari segi falsafah politik, ideologi, dasar ekonomi, dasar negara, polisi persekitaran, dan hak G. Oke, pertama sekali dari segi falsafah politik, golongan haluan kiri adalah dianggap golongan yang bersifat radikal, manakala golongan haluan kanan pula dianggap sebagai golongan yang konservatif. Seterusnya, dari segi ideologi, golongan haluan kiri adalah seperti radikal, sosialisme, demokrasi sosial, federalisme, komunisme, dan kolektivisme. Manakala bagi golongan haluan kanan pula adalah seperti fasisme, kapitalisme, dan konvertisme. Akhir sekali, perbedaan antara haluan kiri dan haluan kanan dapat dilihat dari segi hak G. Golongan haluan kiri akan menyokong perkawinan G, manakala golongan haluan kanan pula menentang perkawinan G. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang pergerakan kumpulan pelampau-pelampau kanan di negara demokratik Prancis, Jerman, dan Britain. Negara pertama iaitu negara Jerman. Jerman merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi untuk mengekalkan kestabilan politik. Namun begitu, kestabilan politik di negara tersebut telah tergugat dengan penubuhan kumpulan-kumpulan pelampau kanan beberapa dekad yang lalu, seperti kumpulan The Hardcore atau The Hardcore, kumpulan tegar, yang telah mencuba untuk menggugat kestabilan politik di sana. Kumpulan tersebut telah melakukan serangan bersasar di negara tersebut, yaitu merancang untuk menyerang ahli politik, pemohon suaka politik, dan juga umat Islam. Malah kumpulan pelampau kanan semakin mendapat sokongan rakyat biasa dan semakin berkembang. Seterusnya, negara Prancis. Prancis merupakan salah sebuah negara demokratik. Prancis merupakan sebuah negara yang aman damai. Tetapi kestabilan politik di sana telah tergugat akibat kehadiran kumpulan-kumpulan pelampau kanan. Kumpulan pelampau kanan telah mencetuskan kontroversi yang mengakibatkan isu yang kecil menjadi besar, seperti isu Islamofobia. Islamofobia telah menjadi isu yang hangat di negara tersebut.
dan menjadi isu yang besar antara ahli kumpulan tersebut. Misalnya, seorang penggubal undang-undang pelampokanan telah menyerang seorang wanita Islam secara lisan. Serangan tersebut dilakukan secara terang-terangan, yaitu mengarahkan wanita tersebut untuk menanggalkan tudungnya pada satu mesyuarat Majelis Rantau. Seterusnya, negara Britain. Kumpulan pelampau kanan di negara Britain telah lebih terdedah dengan konsep fasisme. Kumpulan pelampau kanan di negara tersebut menolak nilai demokrasi dengan kekerasan tanpa menghormati batas etika dan undang-undang. Mereka akan melakukan apa-apa saja tindakan untuk memenuhi matlamat yang mereka ingin capai, yaitu mencucikan tanah air dan memperluaskan penguasaan di luar negara. Sebagai contoh, kes kumpulan pelampau kanan fasis yang menyerang individu dan kumpulan yang memperjuangkan hak rakyat melalui wadah demokrasi. Malah, kumpulan pelampau kanan di sana telah mengambil kesempatan terhadap masyarakat yang kurang berpengetahuan ataupun yang cetek pengetahuan tentang nilai sebenar agama Islam. Mereka telah memutarbelitkan fakta dan juga telah memutarbelitkan image Islam. Seterusnya, mereka membina image negatif Islam. Sejak peristiwa tragedi 11 September telah menyebabkan Islamofobia semakin berleluasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu aktiviti pelampau kiri untuk membentras pergerakan kumpulan pelampau kanan. Sebelum itu, kita perlu memahami apa yang dinamakan sebagai pelampau kiri dan kanan. Pelampau kanan merupakan mereka yang terdiri daripada golongan kerajaan yang mentadbir sesebuah negara. Manakala golongan kiri ataupun kumpulan haluan kiri merupakan mereka yang terdiri daripada golongan yang ingin melakukan perubahan terhadap sistem pentadbiran negara. Saya membahagikan kepada beberapa negara, iaitu Malaysia dan Jerman. Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Aktiviti yang dilakukan haluan kiri di Malaysia adalah dengan memenangi pilihan raya umum. Dengan memenangi pilihan raya umum, mereka akan menguasai pentadbiran negara dan akan menjalankan reformasi yang telah mereka janjikan kepada rakyat. Selain itu, mereka juga akan memperbaharui dasar-dasar dan undang-undang dan polisi negara. Selain itu, di Malaysia, pergerakan atau aktiviti haluan kiri ini lebih mudah disebabkan oleh isu-isu yang timbul di dalam kumpulan haluan kanan itu sendiri, seperti isu rasuah yang terdapat pada individu-individu di haluan kanan itu sendiri. Di Jerman, aktiviti haluan kiri mereka lebih bersifat radikal sehingga dikategorikan kepada 4 kategori, iaitu konservatif, liberal, radikal dan reformasi. Konservatif berpendapat terdapat justifikasi untuk mengubah keadaan dan semasa dengan mengadakan pemberontakan. Ini yang mereka lakukan. Seterusnya, liberal terdapat kekurangan pada sistem dan perlu diperbaiki. Seterusnya, golongan radikal, mereka berpendapat revolusi 1848 merupakan satu percubaan sah oleh rakyat untuk menghapuskan susun lapis masyarakat yang menindas dengan mengubah sistem kerajaan kepada lebih republik demokratik. Seterusnya, golongan reformasi, mereka menginginkan menghapus susun lapis haluan kanan dan menukar kepada sebuah sistem yang lebih demokratik. Golongan haluan kiri ini memerlukan sokongan rakyat. Dengan adanya sokongan rakyat, mereka akan mampu untuk melakukan aktiviti yang sepatutnya untuk mendapatkan pentadbiran negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Membincangkan
menceritakan peranan pemimpin dan parti politik dalam negara Prancis, Jerman, Britain sama ada mereka menyokong atau menentang aktiviti far right. Isu-isu yang mencetuskan aliran aktiviti far right di banyak negara bukanlah perkara kecil atau dibuat-buat. Ianya termasuklah keadaan ekonomi yang tidak adil dan tidak sama rata akibat globalisasi, otomasi, dan pembaharuan teknologi. Perubahan budaya rentetan kemasukan warga luar disebabkan perang, serta berbagai lagi aktiviti. Di negara Prancis telah mengambil tindakan pendekatan berbeza sewaktu kempen pemilihan presiden. Pihak mereka mengeluarkan secara terang-terangan tentang prinsip demokratik, sekaligus menolak usaha populis yang menanam bibit benci terhadap orang Islam dan pendatang luar. Oleh itu, permulaan langkah awalnya untuk mengekalkan banyak aspek undang-undang darurat Prancis agak menggusarkan. Kemenangan pihak Prancis serta kejayaan mereka dalam pilihan raya parlimen telah membuktikan pengundi rata-rata ada yang menolak dasar Parti National Front yang coba untuk memecah belahkan rakyat. Di Jerman pula, kecenderungan Merkel yaitu anggota CDU untuk menyelesaikan permasalahan dalaman negara dan keputusannya yang berani untuk menerima kemasukan pelarian dalam jumlah yang besar terpaksa dipertahankannya bertubi-tubi, menyebabkan Eropa kehilangan satu suara yang cukup lantang dan berani untuk mempertahankan hak orang pelarian dan migran. Gandingan Parti Merkel, Christian Social Union yang lebih mengamalkan dasar nativisme AfD berbanding Parti Merkel, CDU. Ini menunjukkan betapa kaedah konfrontasi yang berhema adalah respons yang lebih efektif berbanding kaedah yang terikut cara orang lain. Manakala Britain terdiri daripada Parti Konservatif yang juga dikenali sebagai Parti Kesatuan dan Konservatif, merupakan parti berhaluan kanan dan seringkali memenangi pilihan raya. Peranan Britain di Eropa amat penting dalam menentang keganasan dan penghijrahan haram secara besar-besaran. Hal ini kerana rakyat Britain berdepan cabaran keselamatan tidak dijangka dengan keganasan, ketidakstabilan, dan persekitaran keselamatan sukar diramal. Perpecahan dalam Eropa akan menambah pada ketidakstabilan dan ketidaktentuan. Hal ini justru telah memperlihatkan Perdana Menteri Britain merupakan ketua Parti Konservatif yang paling banyak berpengaruh di Britain selain daripada Parti Buruh. Maka dengan itu, pemimpin Parti Buruh yang membawa gagasan alternatif yang berlainan untuk Britain telah berpegang kepada kata One Nation Conservatism. Sekian dan terima kasih.